Sayanya berniat untuk menjelaskan sekurang-kurangnya ada 10 isu penting dalam negara kita. Mutakhir ini menjelang pilihan raya negeri. Saya tak pastilah pukul berapa nak siap tu. Isu yang pertama yang sedang dihadapi oleh negara kita dan seluruh rakyat dalam tanah air kita ialah kita sedang berdepan dengan seorang pemimpin yang hipokrit dan retorik. Ini isu yang pertama. Negara sedang berhadapan dengan seorang pemimpin yang hipokrit. Hipokrit ini maknanya pemimpin yang berpura-pura dengan membuat penampilan yang baik, dengan ucapan yang baik, tetapi menyembunyikan beberapa sisi buruk kepribadian dalam kepimpinan dan pentadbirannya. Pemimpin yang retorik, bercakap berdegar-degar, menggunakan bahasa yang indah, istilah-istilah yang bombastik untuk memukau dan mengelirukan rakyat. Dan memang golongan yang macam ini Allah sebut dalam Al-Quranil Karim, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada di kalangan manusia orang yang ucapannya, kata-katanya, pidatonya sangat memukau, menakjubkan kamu. Wa yushhidullah ala ma fi qalbih, sampai ke peringkat dia bersaksi, bersumpah dengan nama Allah apa yang ada dalam hatinya. Tapi kata Allah, wa huwa aladdul khisam, hak sebenarnya mereka mempunyai satu semangat kebencian, permusuhan yang begitu keras terhadap kamu. Ini dilema yang sedang dihadapi oleh negara kita sekarang. Saya nak tunjuk pada saudara bagaimana hipokritnya mereka, bagaimana retoriknya. Perdana Menteri sekarang ni Perdana Menteri yang ke-10. Saya tak tahu nak panggil apa gelaran kepada Perdana Menteri ini, sebagai bapa apa, sebab dia masih baru. Cuma saya ada cadangan selepas ini. Kalau kita tengok Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, orang panggil dia bapa kemerdekaan. Tun Abdul Razak Datuk Hussein, kita panggil dia bapa pembangunan. Tun Hussein On, kita panggil dia bapa perpaduan. Perdana Menteri yang keempat, Tun Dr. Mahathir, kita panggil dia bapa pemodenan Malaysia. Kemudian diganti oleh Tun Amdal Badawi, bapa pembangunan modal insan. Kemudian diganti oleh Datuk Seri Najib, digelar sebagai bapa transformasi. Lepas tu ganti pula Tun Dr. Mahathir kali kedua. Ini tak ada bapa dah, diatuk dah masa tu. Kemudian diganti oleh Tan Sri Muhyiddin, digelar sebagai bapa prihatin Malaysia. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri, bapa keluarga Malaysia. Mari Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya duk perhati tengok mutakhir ni, mungkin sesuai lah saya cadang sebelum dapat anugerah, dipanggil sebagai bapa pengumuman Malaysia. Berahi sungguh umum projek. Biasanya dalam Malaysia ni, lepas-lepas dah lah, projek-projek kementerian, menteri-menteri yang tertentu yang mengumumkan projek daripada kementerian masing-masing. Tapi mutakhir ini tak ada kementeri, dia seorang, sapu bersih, dia umum belaka.
saya sangat kesal ialah Perdana Menteri yang ke-10 ini, dia sengaja nak cari jalan untuk tunjuk hero di depan masyarakat. Tak ada ke Menteri Umum, dia umum dulu. Dan yang lebih menarik, dia dulu berjanji. Dia berjanji dulu. Dia kata, saya tidak akan menyalahgunakan peruntukan kerajaan untuk kejayaan politik parti yang diwakili. Dan dia berikrar, dia tak akan ikut kerajaan terdahulu. Kononnya suka mengumumkan projek dalam lawatan-lawatan ke negeri-negeri, terutama menjelang musim pilihan raya. Dia berjanji, dia berikrar, dia tidak akan mengisytiharkan apa-apa projek dalam musim pilihan raya. Tetapi apabila dia jadi Perdana Menteri, semua negeri tempat dia lawat, dia umum projek. Kalau saudara masih ingat, ni dia langgar sendiri ni. Dia langgar sendiri ikrar yang dia buat. Dia umum pelaksanaan projek perkhidmatan transit aliran ringan LRT di Pulau Pinang. Dia kata kerajaan akan tambah dana dalam satu skim yang besar kepada kerajaan negeri Pulau Pinang. Lepas tu dia umum peruntukan khas sebanyak 1.6 bilion ringgit kepada negeri Kedah pada 3 hari bulan Mei yang lalu. Kemudian 7 hari bulan Mei berikutnya memberikan peruntukan sebanyak 1.27 bilion kepada Negeri Sembilan sewaktu dia turun jelajah ke Negeri Sembilan. Di Selangor pun, yang memang negeri dia dah, dia umum, dia kata 35 juta untuk memperluaskan pelaksanaan program K2K, kita untuk kita di Kuala di Selangor, untuk projek-projek perumahan PPR, projek perumahan rakyat yang melibatkan Kuala Lumpur dan juga Selangor. 18 Jun baru ni dia isytihar pula peruntukan tambahan 500 juta untuk mengatasi masalah air di negeri Kelantan apabila dia pergi ke Kelantan. Tiap-tiap negeri, dan kebetulan negeri yang dia pergi ni adalah negeri yang terlibat dengan pilihan raya peringkat negeri. Sedangkan dia berjanji dia takkan isytihar mana-mana projek untuk kepentingan politik dalam musim pilihan raya. Dia tahu negeri ni akan menghadapi pilihan raya negeri. Mana dia ada isytihar projek di negeri Pahang? Tak ada. Dia ada isytihar projek di negeri Johor? Tak ada. Dia round negeri ni, kemudian dia isytihar. Dan lebih pelik dan lebih lucu lagi, sebahagian projek yang dia isytihar tu, kita isytihar dah dulu. Macam tak rasa sebut tadi. Dia dah ulang, dah isytihar orang isytihar dah. Dah umum orang umum dah. Termasuk macam pengisytiharan peruntukan tambahan di Kelantan. Masa Tan Sri Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, jadi Menteri Alam Sekitar dan Air, dia dah umum dah. Di luar musim pilihan raya, dulu lagi, waktu kita jadi kerajaan, kita dah umum dah. Ini bukan projek baru. Mari-mari dia umum sekali lagi. Nak tunjuk dia hero. Nak tunjuk dialah yang membela rakyat. Saudara yang dihormati sekalian, kalau macam inilah keadaan dia. Saya bukan nak bahas soal dia umum tu, tetapi soal dia telah menafikan ikrar dia sendiri, janji dia sendiri. Ini yang Nabi maruah sangat ni. Ayatul munafiq salas. Nabi kata tanda orang munafik ni, dia ada 3. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila dia cakap, dia bohong. Ni yang pertama. Apabila dia cakap, dia bohong. Iza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia mendustakan janji dia. Dia bohong terhadap janji yang dia buat sendiri. Dia tipu diri dia sendiri. Dan dia tipu rakyat.
Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanah, dia khianat kepada amanah yang diberikan kepadanya. Ini contoh seorang yang hipokrit, yang tak selayaknya pada kita untuk diberikan tanggungjawab untuk memimpin dan mengendali teraju pemerintahan negara kita. Punah negara kita kalau lagu ni. Kalau janji dia sendiri pun dia langgar, kalau janji dia sendiri pun dia tidak tepati, maka tak peliklah kalau manifesto dia kepada rakyat dia tak pernah tunai. Janji dia kepada rakyat dia tak pernah tunai. Saudara bukan tak ingat, dia pernah berjanji, kalau sekiranya saya menjadi Perdana Menteri, hari ini saya jadi Perdana Menteri, esok minyak turun, saya ulang. Tu tak tahan tu. Saya ulang, dia kata. Kalau saya jadi Perdana Menteri, minyak turun. Hak ni dia tak umum. Hak dia janji dengan rakyat, dia duduk sibuk nak umum, hak orang umum dah. Termasuk yang hutang Felda tadi. Hutang Felda 8.3 bilion ini, saya masih ingat ada seorang ahli parlimen daripada Jelebu. Dia telah tanya dalam parlimen tahun 21 dulu, dan telah dijawab oleh menteri tentang status bagaimana peruntukan ataupun penghapusan pinjaman peneroka Felda yang dilakukan, yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena dengan sambutan Hari Peneroka Felda pada bulan 7 tahun 2021 yang lalu. Ditanya dalam parlimen, menteri jawab, ianya telah pun dilaksanakan, dan lebih daripada 82% daripada jumlah keseluruhan peneroka Felda menandatangani dokumen bersetuju bersama dengan Felda untuk melupuskan hutang pinjaman peneroka Felda. Maknanya perkara ini telah pun dilaksana. Dengan muka tak malu, dengan muka tak, saya pun tak faham jugalah, selamba je dia. Dia boleh isytihar, dia boleh umum, kononnya dialah yang menghapuskan hutang peneroka Felda, dan dia nak jadi hero di mata rakyat. Saudara yang dihormati sekalian, itu yang pertama, bagaimana menunjukkan sikap hipokrit seorang pemimpin negara yang dulunya masa nak hadap pilihan raya ke-15, saya dapati ramai anak-anak muda begitu teruja dengan penampilan dia dan mengharapkan supaya rakyat memberi sokongan kepada Perdana Menteri ini agar dia membuktikan keupayaan dia memimpin. Sebab sudah lama dah dia bercita-cita nak jadi pemimpin, nak jadi Perdana Menteri. Kenapa tidak kita beri peluang pada dia sekali? Tapi ternyata apabila peluang itu diberi, dia mengkhianati, dia menodai peluang yang diberikan oleh rakyat, terutamanya anak-anak muda. Saya masa kempen pilihan raya baru ni, balik ceramah lebih kurang pukul 3, pukul 4 pagi, saya bukalah TikTok. Ada forum dalam TikTok, anak-anak muda kita dia create forum bebas di kalangan anak-anak muda. Dia panggillah wakil daripada PH, wakil daripada PAS, wakil daripada UMNO untuk jadi panel forum bebas dalam TikTok. Lepas tu dia bahas sampai pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, tiap-tiap hari. Ada 4, 5, 6, 8 channel pada waktu itu. Waktu itu rata-ratanya anak-anak muda, sebahagiannya memberi sokongan kepada Perdana Menteri yang ada sekarang, Anwar Ibrahim. Kerana dia kata kita tak pernah rasa lagi kepimpinan dia. Hak UMNO kita rasa dah, hak PN kita rasa dah, hak PH kita tak rasa lagi.
Apabila saya duk perhati perbahasan tu, dia seimbang. Hak nak PM pun kuat, hak nak PH pun kuat. Sebab tu kita waktu keputusan pilihan raya 15 baru ni, margin dia lari tak banyak. Takdir Allah Ta'ala, dia boleh bentuk kerajaan. Allah beri peluang dia bentuk kerajaan. Sepatutnya peluang inilah dia guna untuk membuktikan keupayaan dia memimpin. Tetapi ternyata tuan-tuan boleh buat nilaian sendiri. Tuan-tuan boleh buat nilaian sendiri. Asas poin yang pertama yang saya nak sebut malam ni, dia adalah seorang pemimpin yang hipokrit. Orang yang hipokrit ni saudara tak boleh beri amanah kepada dia. Jadi cara untuk menjatuhkan ataupun menurunkan kerajaan ini, langkah yang pertama, kita kena pastikan pusingan pilihan raya negeri ini kita boleh ambil semula, insya-Allah, negeri-negeri 6 buah ni, termasuklah Pulau Pinang dan juga Selangor. Walaupun mungkin hari ni orang kata jangan mimpilah nak ambil Pulau Pinang, Selangor. Nak tahan Kedah mungkin boleh, nak tahan Terengganu mungkin boleh, nak tahan Kelantan mungkin boleh, nak ambil Negeri Sembilan pun mungkin boleh. Tapi Selangor dengan Penang ni dia kata jangan haraplah. Ada orang duk cakap begitu. Saudara, saya duk perhati gelombang kebangkitan anak muda mutakhir ini. Selangor pun insya-Allah silap hari bulan, insya-Allah kita boleh ambil alih kerajaan negeri Selangor. Termasuk Pulau Pinang. Jangan ingat pelik. Sama juga negeri Pahang dulu pun. Dulu Pahang Utara Seli, dia ingatlah tahun 80-an, awal 90-an, kalau kita cakap di negeri Pahang bahawa PAS akan menang di Pahang, orang kata kita mengigar tengah hari. Dia kata kita mengigar tengah hari. Hari ini 17 kerusi kita menang di negeri Pahang. Maknanya tak ada yang mustahil dalam gerak kerja perjuangan Islam ini. Asalkan kita jujur, kita ikhlas, kita yakin, kita optimis dengan janji Allah, perjuangan Islam yang kita dukung ini, insya-Allah Allah akan beri kemenangan. Dan Pulau Pinang satu masa nanti, insya-Allah kita boleh tengok bahawa kita akan dapat ambil balik daripada DAP dan juga rakan-rakan yang bersekongkol dengannya. Tak mustahil. Baru ni pun di peringkat parlimen berapa kursi dah kita dapat di Pulau Pinang. Suatu suasana yang sangat mengejutkan. Ya mungkin orang kata PAS ni payahlah nak menang di Pulau Pinang ni. Dah kalau Pulau Pinang tempat payah wak kita boleh ambil, takkanlah di Kijar ni tak boleh. InsyaAllah. Ke saudara tak yakin? Kena yakin dengan perjuangan Islam yang kita dukung, tuan-tuan. Poin nombor satu sekali, kita kena yakin dengan janji Allah. Itu nombor satu. Kita kena yakin. Saya ambil contohlah satu. Dia banyak contoh ni. Saya ambil contoh satu. Sewaktu Nabi hijrah ke Madinah, dalam perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dikejar oleh seorang pembunuh upahan yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dapat tawaran 100 ekor unta merah supaya bawa balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati. Suraqah bin Malik seorang pemacu kuda yang tangkas, seorang pemanah yang cekap. Dia ditugaskan untuk kejar Nabi dan bunuh Nabi dalam perjalanan hijrah. Takdir Allah Ta'ala 3 kali kuda Suraqah bin Malik jeluh masuk dalam pasir. Cerita ni boleh tengok dalam kitab sirah banyak. Saya Ramadan Al-Buti ada tulis, Ibnu Hisham ada tulis cerita ini. 3 kali jeluh dalam pasir. Padahal dia pemacu kuda yang tangkas, panah dia tersasar. 3 kali rebah dia surrender. Nabi pergi jumpa dengan Suraqah. Nabi kata, Suraqah, kenapa kamu nak bunuh aku? Suraqah kata, manakan tidak 100 ekor unta merah
100 ekor unta merah hadiah. Lumayan. Lalu Nabi kata, mau ke tidak aku hadiahkan kepada kamu suatu yang jauh lebih lumayan daripada 100 ekor unta. Terkejut Suraqah bin Malik. Yang beri 100 ekor unta ni Abu Jahal, Abu Lahab. Dia ketua kerajaan Mekah. Ada kerajaan, ada JLC, ada dana yang banyak. Nabi seorang diri nak hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Tak ada kerajaan, tak tahu siapa ke tidak. Madinah ni negeri yang kering kontan, entah boleh tumbuh kerajaan ataupun tidak. Mana Nabi nak cari hadiah yang lebih lumayan daripada 100 ekor unta? Tapi Nabi kata, aku nak beri kepada kamu gelang Maharaja Parsi. Gelang Maharaja Parsi ni lambang pemerintahan kerajaan. Nak ambil gelang tu kena jatuh dulu kerajaan Parsi, baru boleh beri gelang tu. Sedangkan Nabi kerajaan pun tak ada, tentera pun tak ada. Nak jatuh Parsi ke mana? Tapi nak ujah pun dia 3 kali dah jelu. Akhirnya dia surrender, tak kata apa. Rekah cerita Nabi terus hijrah ke Madinah. Nabi memerintah lebih kurang 10 tahun di Madinah. Lepas Nabi wafat, diganti oleh khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kurang lebih 2 tahun. Lepas pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, naik pemerintahan Sayyidina Umar. Tahun ke-13 hijrah. Masa itulah Sayyidina Umar berjaya mengalahkan kerajaan Rom dan Parsi. Kemudian Sayyidina Umar panggil Suraqah. Kebetulan Suraqah masuk Islam, panjang umur dia masuk Islam. Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik. Sayyidina Umar kata, ya Suraqah bin Malik, qul alhamdulillah alladhi salabahuma min Kisra bin Hurmuz wa albasahuma ila Suraqah bin Malik. Wahai Suraqah, katakanlah segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah merampas 2 gelang Maharaja Parsi, Kisra bin Hurmuz, yang kemudiannya dipakaikan kepada 2 tangan Suraqah bin Malik, bagi membuktikan benarnya janji Nabi. Bila? 13 tahun, 14 tahun sebelum daripada itu. Nabi berjanji dalam perjalanan menuju hijrah. Tetapi janji itu ditepati pada zaman Sayyidina Umar 14 tahun kemudiannya. Banyak lagi hadis-hadis Nabi berkenaan dengan busyrayat, berkenaan dengan masa depan, yang akhirnya apa yang Nabi sebut itu berlaku, membuktikan bahawa janji Allah, janji Nabi terhadap perjuangan Islam ini adalah sesuatu yang benar, yang perlu kita yakin dan optimis. Allah sebut banyak tempat dalam Al-Quranil Karim, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan daripada Allah, kemenangan yang sangat hampir, dan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Cuma syaratnya kita kena kerja kuat lah. Nak mengharap kemenangan tak boleh kita harap dengan angan-angan, dengan cita-cita begitu saja. Kita kena turun ke padang, kena tunaikan gerak kerja, aktiviti amal Islami kita kena laksanakan. Bertemu dengan rakyat, berikan pencerahan ilmu kepada mereka, bimbing dan didik mereka dengan sebaik yang boleh, dekati mereka, santuni mereka, cerita tentang kelebihan dan keindahan perjuangan Islam yang kita dukung ini. Insya-Allah kemenangan itu akan berhasil. Jangan kita berpeluk tubuh duk badi hayat. Apa yang diarah oleh pimpinan kita tak buat, hanya berbangga dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh orang lain di kawasan mereka. Kita pun nak tumpang sekali dalam keadaan kita tak berbuat apa-apa. Jangan begitu. Kita mesti turun ke medan dan bekerja keras. Itu syarat berjuang, tuan-tuan. Tak semestinya menang. Syarat berjuang tak semestinya menang. Lama dah kita berjuang, tak menang-menang lagi. Sebab memang syarat perjuangan tak semestinya menang. Tetapi tuan-tuan kena ingat,
Apabila kita nak menang, maka syarat dia mesti berjuang bersungguh-sungguh. Berjuang tak syarat menang. Tapi kalau nak menang, tak boleh berpeluk tubuh. Bahkan berpeluk tubuh itu merupakan satu kesalahan yang fatal dalam perjuangan Islam. Allah marah orang yang tak berjuang. Allah marah orang yang berpeluk tubuh. Hari ini, apabila kita kata perlu kita bangkit untuk melaksanakan Islam, mempertahankan Islam, ada orang dia buat main, dia kata mana ada Islam terancam di Malaysia. Ni ada seorang ahli parlimen ceramah sehari dua ni, dia kata Malaysia masjid banyak, di Selangor masjid banyak, mana ada ancaman Islam. Inilah masalah mentaliti sebahagian daripada orang-orang kita. Dia tak nampak bagaimana ancaman yang sedang dihadapi oleh Islam. Saya buat contoh dalam bab hipokrit tadi sebagai penutup. Baru satu isu ni, bab hipokrit kita habis lagi. Pengurusi suruh berhenti dah. Saya buat contoh. Baru ni dia panggil Habib Omar daripada Yaman. Dia panggil Dr. Ali Jumaah daripada Mesir, mantan mufti Mesir. Ceramah sekali di Masjid Putrajaya, duduk tengah. Rakyat tengok, wow, inilah pemimpin yang kita cari-cari selama ni. Pemimpin yang cintakan ulama, pemimpin yang nak ke agama. Pakak teruja belakang. Mereka lupa beberapa minggu sebelum daripada itu, Perdana Menteri yang sama, yang panggil Habib, yang panggil Ali Jumaah, yang telah mengalu-alukan kedatangan satu kumpulan muzik popular daripada Britain, Coldplay, sebagai satu kumpulan yang paling aktif mempromosikan gaya hidup bebas LGBT ke seluruh negara, tiba-tiba datang ke Malaysia nak buat konsert pada 22 November yang akan datang. Perdana Menteri tukang alu-alukan kedatangan. Asal saya pun tak tahu. Tapi apabila Perdana Menteri sendiri mengalu-alukan, dia jadi isu besar negara, maka semua orang tahu. Semua orang jadi tahu. Jadi kalau pemimpin yang begini, hak maksiat pun dia nak, hak yang ma'ruf pun dia tunjuk dia nak, apakah ini ciri-ciri pemimpin yang kita harap, yang boleh kita serahkan amanah? Saudara kena ingat, Allah sebut dah dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka, orang-orang yang gemar supaya satu-satu berita maksiat, berita keji itu disebar. Tak kira lah sebar Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Allah kata lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, fi dunia wal akhirah, di dunia termasuk di akhirat esok. Patutnya kita kena ingat, nak jadi pemimpin ni sikap nombor satu sekali, dia mestilah berlaku benar kepada rakyat. Tengok Abu Bakar apabila dia naik jadi pemerintah, jadi khalifah, terang-terang dia sebut, dia kata qad ullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu, dan aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Wa in ra'aytumuni 'ala al-haq fa'inuni wa in ra'aytumuni 'ala al-batil fasaddiduni. Kalau kamu tengok aku berada di atas kebenaran, maka sokonlah aku
Jika sekiranya engkau melihat aku dalam keadaan batil, maka tegurlah aku. As-sidqul amanah wal kadhibu khiyanah. Benar itu amanah dan bohong itu khianat. Ini ucapan khalifah yang sepatutnya menjadi contoh kepada seluruh pemimpin di sepanjang zaman apabila diberi amanah untuk memegang teraju kepimpinan dan urusan umat Islam di sesebuah negara, termasuk negara kita Malaysia. Tapi hipokritnya pemimpin ini, usahakan nak tiru khalifah, usahakan nak berpandu Quran dan hadis, janji hak dia janji sendiri, ikrar yang dia lafazkan sendiri pun dia tolak begitu saja. Kalau saudara nak tahu hipokrit hak berat lagi, hak terakhir sekali, dia lantik diri dia jadi Menteri Keuangan, sedangkan masa dalam PH dulu, masa dia belum jadi Perdana Menteri dulu, PH lah antara parti yang paling kuat menentang. Tak boleh Perdana Menteri jadi Menteri Keuangan. Ingat tak? Seorang pemimpin PA wak nganying ke Najib. Masa tu Najib jadi Menteri, Perdana Menteri. Najib juga jadi Menteri Keuangan. Najib juga jadi pengurusi 1MDB. Dia kata, pengurusi 1MDB meniaga tak laku, meniaga rugi, nak buat pinjaman, pergi mengadap Menteri Keuangan. Najib mengadap Najib. Menteri Keuangan kata, saya tak boleh buat keputusan, tak ada kuasa, saya kena tanya Perdana Menteri dulu. Najib naik pergi tanya Najib. Lepas tu Najib pula tak boleh buat keputusan, nak tanya penasihat dulu, Rosmah. Penasihat kata 20%. Dia kata 20% kecil, dia kata tak apalah, lulus. Lalu Menteri Keuangan pun balik, panggil semula pengurusi 1MDB. Najib panggil Najib mengadap, mengatakan bahawa Najib telah meluluskan pinjaman kepada pengurusi 1MDB Najib. Dah ingat tak ucapan apa tu? Ingat tak? Pah mana dia hari ni? Hari ni duduk mana dia hari ni? Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar jadi Menteri Keuangan, dan baru ni bulan Januari dia lantik Nurul Izzah jadi penasihat kanan ekonomi dan keuangan Perdana Menteri. Apabila rakyat bantah, orang dalam parti dia sendiri bantah, barulah akhirnya Nurul Izzah terpaksa resign, menarik diri pada bulan Februari berikutnya. Tu pun dia masuk semula Sekretariat Keuangan yang dipimpin oleh Tan Sri apa nama ni, Muhammad Hassan Marikan. Jadi inilah contoh saya nak tunjuk hipokritnya seorang pemimpin yang kita tak boleh pakar. Dah kalau kita tak boleh pakar ucapan dia, kenyataan dia, maka jangan harap dia boleh teraju kerajaan negara kita dengan baik. Jadi signal yang paling jelas untuk menunjukkan kegagalan pemimpin yang seperti ini, kita bermula dengan pilihan raya negeri ini insya-Allah. Dan untuk pastikan pilihan negeri ini kita dapat maksimum menguasainya, maka sudah tentulah kita kena teguh pertahankan kerajaan negeri Terengganu. Dan untuk memastikan teguh kita bersama dengan kerajaan Terengganu, maka sudah tentulah Kijal ini mesti memberi sumbangan untuk memastikan Terengganu dapat kita pertahankan insya-Allah. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Baki lagi 9 isu, kita sambung semula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, 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 walillahil hamd.